استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونتعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan ilmu kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para salihat, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa bil khusus ila imamina Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut Fadhil Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Saya hormati lagi saya mulakan Tuan Kerusi Ahli Jatuh Kuasa program surau JK tuan-tuan perempuan, para asatizah, sidang jamaah, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang lagi dirahmati, lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu insyaallah penghulu istighfar. Kita mengaku kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghargai nikmat yang Tuhan berikan kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insya-Allah Allah taala bagi taufik sekali lagi untuk sama-sama kita membincangkan berkaitan dengan fiqh. Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-fiqhu lil adyan. Mengaji fiqh ni untuk agama kita, untuk nak sahkan amal ibadah kita. Wat-tibbu lil abdan. Adapun kita membincangkan berkaitan dengan kesihatan, itu berkaitan dengan tubuh badan kita. Kelas sebelum ini kita dah mulakan, dah sentuh sebahagian berkaitan dengan rukun wudu. Tidak. Malam ni masuk yang kedua dah. Antaranya pada bulan sebelum ni kita dah sentuh berkaitan dengan supaya tidaklah bermudah-mudah dalam ambil wudu. Kerana Nabi SAW pernah marah seorang sahabat, pernah tinggikan suara, yang mana kelihatan seorang sahabat mengambil wudu dalam keadaan tumiknya tidak dibasahi air. Maka Nabi SAW tinggikan suara, wailul lil aqabi minan nar, celakalah, iaitu diancam neraka bagi tumit-tumit yang akan dihumban masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mahu semayang, bukan tidak mahu ambil wudu, tapi ada peluang nak buat amal ibadah,
buat pula dalam keadaan main-main, cincai sahaja. Jadi tuan-tuan, kita dah sebutkan juga berkaitan dengan kisah seorang pakcik, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ingin menegur seorang pakcik, yang mana dia tengok cucu baginda Nabi SAW, tengok seorang pakcik ni ambil wuduk, pelik sangat ni, kan? Tapi cara nak tegur dia macam mana? Wahai pakcik, kami ni muda lagi, maka bolehkah pakcik ajarkan cara yang sebenar untuk kami ambil wuduk? Boleh tak tengok kami ambil wuduk macam mana, betul ataupun tidak? Ketika mana cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ambil wuduk, maka pakcik perasa, sesungguhnya kamu berdua ambil wuduk lebih baik daripada aku. Ini pakaian tuan-tuan, ini panggil apa? Daripada sudut tarbiyah, belajar daripada budak kecil. Jadi ilmu ni tidak ada masalah, kan? Ambil daripada mana? Apa? Macam tuan-tuan, dalam bab ni juga, dalam bab amal ibadah, bab suci, ketika mana Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk bersolat pada umur 7 tahun. Ini kata para ulama, baru ni pun Syekh Ahmad Mahmud sebut, bukan hanya solat saja, tapi yang Nabi maksudkan solat kerana dia melibatkan harian. Tapi apa saja yang berkaitan dengan solat, maksudnya perintahkan anak-anak kamu berwuduk, bersuci, kan? Ketika mana berumur, solat dan sebagainya, puasa sebagainya pada umur 7 tahun. Kemudian kalau tak makan saman, orang Kedah kata, Nabi SAW sebut, kemudian pukullah mereka pada umur 10 tahun. Jadi kalau tak makan saman dah suruh-suruh, maka startlah pukul. Itu pukulan yang mendidik supaya mereka dah mula untuk belajar tentang agama, tentang bersuci, tentang solat kita ni, kan? Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, ayah-ayah, kata guru kami, kena ambil perhatian tentang perkara ni. Ambil bagi elok, semayang bagi elok, wuduk bagi elok. Karena at-tabi'ah sariqah, karena tabiat itu sifatnya mencuri. Anak-anak akan belajar daripada seorang ibu ataupun ayahnya, macam mana ibu ayahnya mengambil wuduk. Begitu juga cara solat, kan? Jadi kadang-kadang masa solat kita tengok dia buka macam tu, dia buka gaya dah, silat macam-macam buah. Jadi anak-anak akan belajar perkara yang demikian. Baik, kan? Kita dah sebutkan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rukun yang pertama berkaitan dengan wuduk ni niat, nawaitul wuduk, ataupun nawaitu fardul wuduk bagi orang yang sudah baligh, kan? Ataupun nawaitu raf'al hadatsil asghari, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Itu berkaitan dengan wuduk lah, mesti niat. Kalau hanya basuh semata-mata, maka tidak dikira mengambil wuduk. Maka niat itu mesti berlaku dalam hati kita ni, lintasan di hati. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, rukun yang kedua. Soal apa kitab kamu? Jumpa dah? 7. Soal 7. Saya pakai kitab lain, saya jauhin. Rukun yang kedua daripada solat, membasuh muka keseluruhannya, dari atas, dimulai daripada kaki rambut ataupun gigi rambut hingga ke bawah dagu, dan lebarnya daripada anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan jika ada bulu di atas muka. Jadi tuan-tuan, di sini bila pengarang sebut dimulakan daripada atas, tak syarat. Kalau nak basuh, nak ambil wuduk, sapu daripada bawah naik ke atas pun boleh. Tapi kenapa disebutkan daripada atas? Yang pertama ni mulia. Ini muka kita ni tempat kita letakkan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sebagai cara berhati-hati. Kalau mula daripada bawah, dia kena pastikan supaya apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air ni tak jatuh pula dalam tangan dia, kan? Kalau air yang basuhan yang pertama jatuh dalam tangan dia, dia sapu pula, maka sudah jadi air musta'mal. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita ambil daripada atas ni, insya-Allah air tu turun ke bawah selamat, kan? Air pun tak masuk ke hidung, dia turun ke bawah. Jadi dipanggil apa? Mula dengan pada atas, tu tanda mulia. Jika ada bulu di atas muka, sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan air atasnya dan pada kulit yang di dalamnya. Ini saya baca dah kan? Tak kan? Jadi tuan-tuan, kalau soalan yang selalu ditanya ni berkaitan dengan sideburn, kan? Kalau perempuan, macam ada seorang perempuan selalu tanya soalan ni, kami masa nak ambil wuduk, kami kena selok ke rambut selinga ni ke belakang, kan? Jadi ini bahagian sideburn ni bagi perempuan wajib ataupun tidak?
Bila pengarang sebut tadi gigi rambut daripada atas sampai ke dagu, maka daripada telinga kanan sampai telinga kiri, maka ini semua ni maksudnya ta'rif muka. Ta'rif muka. Jadi apa saja bulu rambut yang tumbuh di segmen ni ke, bulu dekat tai lalat ke, misai ke, janggut ke sebagainya, selagi mana tidak tebal, maka wajib dibasuh janggut, wajib dibasuh yang dalam janggut, maksudnya sampai kena kulit. Kita tengok pengarang akan sebut macam mana, lebat ataupun tidak, nak kenal dia macam mana. Adapun janggut bagi orang laki-laki serta dengan jambang jika lebat memadalah dibasuh lahirnya sahaja, zahirnya sahaja. Tidak wajib, iaitu tidak mesti dibasuh kulit yang di dalamnya kalau lebat. Dan jika tidak lebat, wajib dibasuh lahirnya dan kulit yang di dalamnya. Macam saya tak lebat, maka wajib basuh yang zahir sampailah kena kulit. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak kulitnya, dipandang daripada hadapan. Pandang pada hadapan maksudnya apa tuan-tuan? Daripada jarak kita bercakap dengan orang, lebih kurang 1 meter lah kat depan ni. Kita sebut sebelum ni, kalau saya dengan Zakir sembang, dia nampak tak kulit janggut saya ni? Maka kalau nampak, diiktibar sebagai nipis, maka wajib dibasuh bulu-bulu yang nipis dan juga kulit mesti kena. Itu maksudnya apa? Dipandang daripada hadapan. Dan yang jarang itu yang nampak kulitnya dipandang daripada hadapan. Jadi wajib dia basuh. Bersalahan dengan janggut orang perempuan ataupun khunsa, maka wajib dibasuh lahir dan kulitnya yang dalamnya sekalipun lebat. Orang perempuan kalau ditakdirkan ada janggut lebat pula, wajib basuh. Ustaz, ada ke ni fiqh apa bincang ni? Ni panggil apa tuan? Fiqh iftiradi. Fiqh ni dia ada fiqh andaian. Kita akan mengaji nanti bab apa ni? Bab mandi wajib. Maka buat andaian. Kalau seseorang lelaki masuk ke dalam satu lubang yang disangkakan gua, rupa-rupanya itu ialah faras gergasi, sudah maka itu dipanggil fiqh iftiradi, andaian. Dia wajib tak mandi wajib? Kalau yang tengok rukun mandi wajib apa tuan? Apabila minta makna hasyafah, kepala zakar tersebut melepasi, tenggelam dalam faras, maka wajib. Ini bukan kepala ni je, satu badan tu. Itu dipanggil apa? Fiqh iftiradi, fiqh andaian. Kerana jarang berlaku orang perempuan yang berjanggut. Jadi kalau sekiranya berjanggut lalu tasyabuh dengan lelaki pula, ni macam lelaki ni, tak saya perempuan, maka wajib pula dicukur. Sebab itulah dalil daripada ni, tak boleh orang perempuan untuk nak botakkan kepala, kecuali masa bayi lah. Dan hari ini kita dapati ada bayi-bayi yang lahir mereka hanya gunting sahaja, sedangkan arahan daripada syarak untuk cukur kepala bayi, untuk dibuangkan segala kotoran-kotoran yang melekat, dicukur terlebih dahulu. Dari itu tidak sama hukumnya. Dan dengan sebab itu orang perempuan dan khunsa sunat membuang dengan dicukur atau sebagainya. Sunat tu maksudnya apa? Kalau tidak berlaku tamahan. Kalau orang keliru, orang kata ni lelaki, dia mengaku dia perempuan, wajib juga pula cukur. Jadi kalau rambut tebal tak wajib basuh. Rambut tebal maksudnya apa? Janggut dia, kulit di janggut dia tak nampak, maka dia tak wajib basuh, dia hanya sunat sahaja basuh apa yang zahir sahaja. Kemudian dia sunat masukkan air daripada bawah. Adapun yang nipis macam saya ni, yang lain semua nipis lah. Jadi wajib dibasuh janggut semua ni, jambang-jambang semua ni, sampailah kena kulit jambang ataupun kulit di dagu. Selain daripada membasuh muka, bagaimana hadas? Selain daripada membasuh muka, bagaimana hadnya yang tersebut di atas itu hendaklah dibasuh naik sedikit ke atas kepala, bagi lebih sikit tuan. Wajib dia gigi rambut, sunat bagi lebih sikit. Dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu hingga ke halqum. Itu dia. Dan sebahagian daripada dua telinga, dan di bawah pertemuan dua tulang dagu
kerana tidak sempurna wajib melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi tuan-tuan, dalam masa ambil uduk ni dia pengarang suruh kita lebihkan sikit basuhan di kepala, turun sikit bawah dagu, bagi kena sikit telinga. Untuk telinga pula dia akan jadi 9 kali sunat kah? Macam mana kira dia? Yang pertama kita basuh muka. Bila kita basuh muka tuan-tuan, sunat kita tarik bagi kena telinga sikit. Dah basuh muka 3 kali, maka telinga pun akan terbasuh 3 kali. Kemudian ketika mana kita basuh kepala, sunat tarik sikit bagi kena telinga. Dah 6 dah. 3 kali kepala, 3 kali telinga pula 6 kali. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat pula lepas mana kita basuh kepala. Selesai lepas basuh kepala, kita pula ambil air yang baru basuh telinga. Jadi untuk basuh telinga ni masa wuduk boleh dapat 9 kali. Dulu ada guru kami datang di section 6 Shah Alam, Habib Hassan Kaf, garang kitab Taqiyyatus Sadidah. Beliau mencerita, kira kepada kami dapat 271 lebih kurang sunat-sunat berwuduk. Banyak sungguh. Jadi dengan praktikkan dengan sunat-sunat dia. Ada lagi tuan-tuan, dia panggil apa? Ada dalam kitab yang disebutkan 12 basuh telinga. Jadi 3 kali masa basuh muka, 3 kali masa basuh kepala. Maksudnya masa basuh muka, basuh kepala ni tarik sikit bagi kena telinga. Kemudian 3 kali kita basuh telinga sahaja. Dan selepas habis 3 kali kita basuh telinga saja, ambil air baru, celup, buat itu. Celup lagi 3 kali. Ni macam pekuk lah, pusing ke belakang. Jadi ada dalam kitab-kitab yang panjang disebutkan sunat wudu basuh telinga saja sampai 12 kali. Tu kalau betul-betul nak praktikkan berkaitan dengan sunnah lah. Sunnah-sunnah ketika mana berwudu. Ala kulli hal, yang penting tuan-tuan, muka ni bagi lebih. Kerana dalam hadis ketika mana Nabi SAW sebutkan, nanti di akhirat kala aku akan kenal umatku. Kata sahabat, macam mana engkau kenal ya Rasulullah? Waqad aramta, sedangkan engkau ketika sebut sudah wafat dan tulang belulangmu sudah hancur. Kata Nabi SAW, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas para nabi-nabi untuk bumi ini memakan jasad mereka. Maka kata Nabi SAW, macam mana Nabi kenal? Nabi tanya balik kepada sahabat, adakah kamu pasti seorang tuan dalam ramai-ramai yang berkuda putih, kemudian tuan tersebut pergi tanda dekat kepala kuda putih tu warna hitam? Tuan tu kenal tak mana satu kuda dia? Kita nak pergi airport, nak travel, kita bubuhlah reben kuning, reben macam-macam kan. Kita kenal tak map kita? Maka sahabat pun jawab macam tu, ya Rasulullah, pasti kita kenal. Macam itulah kata Nabi SAW, nanti aku akan kenal umatku. Semua umat akan kumpul tuan di padang mahsyar. Maka macam mana aku kenal umatku? Aku kenal umatku min athal wudu, kerana mereka ni telah melebihkan basuhan wudu. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Orang wudu ni, kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, wudu ni lebih banyak kita ambil, kita buat daripada semayang. Tak semestinya untuk solat. Maka ini pun juga satu isyarat bahawasanya peluang cerah untuk membuat Nabi SAW kenal kepada kita. Nabi kenal dah, kan? Tapi untuk lebih Nabi kenal, maka masa ambil wudu, sapukan kepala bagi lebih sikit, muka bagi lebih sikit, kan? Sampai ke lebih pada gigi rambut dan juga bawah dagu. Itu satu keadaan. Yang kedua, nak kena bagi lebih kat mana tuan? Sampai siku. Siku ni wajib. Maka ambil air tersebut, sapulah sampai ke atas sikit. Ghurran muhajjalin, kata Nabi SAW. Kita setiap hari ambil wudu tuan, maka mesti ada cita-cita untuk kita nak lihat Nabi SAW, untuk kita juga diperlihatkan oleh Nabi SAW. Jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Dia seakan-akan mengambil hukum wajib. Jadi aurat bagi lelaki daripada pusat sampai ke lutut, bukan parah lutut saja, bagi lebih sikit. Maka lebihan itu juga dikira hukum wajib, supaya kita tidak terbuka aurat apabila duduk dan sebagainya. Jadi hari ini tuan-tuan macam-macam cara lah. Orang jual ni, jual durian buka baju. Sudah.
Nak bagi laku punya cerita ni. Dia kata saya ni masih lagi tutup aurat. Yang nampak pusat je. Amboi, pandai jawab. Nampak. Lepas tu dalam kitab fiqh tuan-tuan dia ada bincang aurat ni 3. Bagi lelaki 3 aurat. Bagi perempuan ada 4 aurat. Dia ada aurat dalam semayang. Iaitu antara pusat dengan lutut. Dia ada bahagian lelaki ni di antaranya apa? Aurat daripada sudut pandangan wanita. Dia apa? Aurat, kemudian aurat di luar solat. Yang kedua aurat luar solat. Macam mana? Iaitu tidak boleh menampakkan bentuk tubuh. Dia tutup tapi pakai baju ketat, tak boleh juga. Yang ketiga dipanggil ni. Ni yang kurang sikit ni. Yang kurang di apa? Aurat daripada aurat lelaki daripada sudut pandangan wanita. Macam mana? Orang lelaki tuan-tuan buka baju di hadapan khalayak orang ramai yang bukan mahram dia. Dia salah ke perempuan yang tengok tu salah? Sudah. Ni soalan ni guru kami tanya. Maka saya pun tanya baliklah. Dia buka baju kan? Aurat daripada sudut mata orang perempuan melihat pada dia. Adakah perbuatan dia yang buka baju di khalayak orang ramai itu dikira berdosa ataupun tidak? Jadi tuan-tuan, berdosa sekiranya kalau orang terliur lah kan? Smart body dia ni, macam-macam lah. Ataupun daripada sudut wanita pula tak boleh pandang wajah lelaki sebut kan? Tak boleh pandang badan lelaki tadi tu. Jadi yang dosanya kat siapa ni? Perempuan kena tutup pandangan ke lelaki tu yang kena tutup baju? Tu soalan tu tuan-tuan duk tanya. Dia panggil apa tuan-tuan? Aurat daripada sudut pandangan wanita. Jadi wanita tak boleh tengok. Sebab itu bukan tuntutan dia. Tapi dia buka Ustaz. Dia buka, kami tertengok. Kami nak beli barang. Dia buat benda-benda macam tu. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam masalah ni ada sebahagian para ulama tidak membolehkan kan? Orang lelaki khususnya membuka baju sesuka hati bukan di hadapan mahram dia. Bukan di hadapan mahramnya kerana boleh timbul benda-benda fitnah yang lain. Rukun yang ketiga, membasuh 2 tangan serta 2 siku. Ini penting tuan. Dalam Quran kata apa? Wamsahu wa arjulakum ilal ka'bain. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ayat wuduk tu? Wa arjulakum ilal ka'bain, bukan? Ayat Quran tu ilal marafiq tu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian hendaklah kamu basuh tangan sampailah ke siku. Hingga ke siku. Macam ni juga. Tuan-tuan tengoklah yang ketiga ni, membasuh 2 tangan serta 2 siku. Tu pengarang sebut itu. Kalau orang dia tengok ayat Quran tuan-tuan, ayat Quran kata apa? Dan hendaklah dibasuhkan tangan. Ni tangan. Hingga ke siku. Kemudian dia akan sebut. Bermaksud siapa-siapa yang mengambil uduk daripada siku ke bawah maka tidak sah. Kerana bercanggah dengan Quran. Quran sebut daripada tangan hingga ke siku. Soalannya tuan-tuan, kalau seseorang ambil uduk daripada siku ke bawah ni sah ataupun tidak? Ni nampak pengarang sebut tu. Yang dimaksudkan ila ni bukan maksudnya hingga. Basuh tangan dan serta bersama dengan siku. Di tuan-tuan saya jumpa ada orang dia syarahkan macam tu. Siapa-siapa yang ambil uduk basuh siku turun ke bawah maka tidak sah kerana bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Jadi maksud ila ni dalam bahasa Arab hendaklah basuh tangan serta dengan 2 siku. Mungkin ada perinci lagi kot. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang ataupun lebat, daging yang tumbuh, jari yang lebih jika ada, dan kuku, semuanya wajib dibasuh luar dan juga dalam. Kuku ni maksudnya yang zahir lah. Yang dalam ni tak payahlah. Maksudnya kalau dia tu kuku panjang, bawah pada kuku tersebut, maka itu dikira sebagai zahir. Wajib juga dibasuh yang demikian. Dalam bab masalah tadi paip tadi ada tak? Disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, kalau sekiranya seseorang mengambil uduk daripada kolah, maka hendaklah ia mulakan daripada tangannya, ambil daripada tangan.
sampailah ke siku. Dan kalau sekiranya ambil uduk daripada paip macam sekarang ni, maka dibolehkan baginya untuk memula basuh daripada siku turun ke bawah. Tak ada masalah. Quran sebut apa lagi tuan-tuan? Berkaitan dengan wamsahu biru'usikum, maka hendaklah sapu kepala. Maka ada orang yang faham literal ayat, zahir ayat saja, ni cukup bahaya tuan-tuan. Bila faham macam tu, dia pula menyalahkan orang lain. Ambil uduk buat apa basuh siku dari turun ke bawah, batal uduk. Oh, ini cukup bahaya. Kerana faham hanya pada literal ayat saja, zahir ayat sahaja, bukan pada sudut dilalah maksud yang di sebalik ayat tersebut. Jika ada benda yang cemar, betul, cemar, atau yang menegah sampai air pada kulit seperti getah atau cat. Tengok tuan-tuan, cat tu macam mana? Jenis kalis air ke, jenis keras ke, macam mana ke, liquid ke, kulit sisik ikan ke, apa lagi tuan? Hak masak-masak ni. Jadi semua tu menghalang air, maka wajib dihilangkan lebih dahulu dan wajib membuang benda yang di celah-celah kuku. Kotoran-kotoran tersebut wajib dibuang. Tapi tuan-tuan, nampak? Kecuali jika sedikit, kalau kuku dia panjang, ada hitam-hitam. Hitam tu taklah hitam terang sangat, banyak sangat kuman dia, sikit-sikit je, maka acih. Jadi kita tengok ni apa, cat ke, kuman ke apa ni, hitam teruk sangat ni. Jadi orang pun tertanya-tanya, maka dia wajiblah buang. Jadi kalau sedikit saja dimaafkan, atau kecil, iaitu dimaafkan, apatah lagi pada orang yang tak dapat mengelak daripadanya, seperti tukang cat. Apa maksud tukang cat di sini tuan-tuan? Kerja dia daripada pagi sampailah petang, tu je cat. Maka sukar bagi dia, cat tu pula susah nak tanggalkan, dia pula kerja macam tu. Maka tuan-tuan, orang macam ni dikecualikan, hanya cuci-cuci mana yang mana boleh dicuci saja. Kalau dia cuci, lagi nak sambung kerja lagi, tu memang kerja dia. Tapi kita tuan-tuan, ustaz saya ni baru nak cat rumah, kita bukan tukang. Hari tu saja kan kita buat tukang, hari tu saja kita mengecat rumah kita. Maka bila mana keadaan sebut jarang-jarang, kadang-kadang maka wajib dicuci terlebih dahulu. Tu maksudnya tukang cat tu, kerja dia yang tu je, dari pagi sampai ke petang. Jadi kalau orang tu buat setiap hari, hari raya je cat, itu bukan kerja, itu bukan tukang, dia hanya sementara, maka wajib dicuci terlebih dahulu. Atau pekerja-pekerja di bengkel, membaikkan kereta atau sebagainya, ada minyak-minyak dan sebagainya, susah bagi dia. Jadi orang macam tersebut dimaafkan. Kenapa? Dipanggil apa? Sukar bagi mereka untuk nak hilangkan kotoran-kotoran tersebut. Jadi tuan-tuan, dipanggil apa tuan-tuan? Ini dipanggil sebelum kita nak beramal, sebelum nak solat, kena hati-hati. Tapi ada keadaan yang dipanggil taqlid ba'dal amal, kita ikut hukum selepas dah buat dah. Sepatutnya sebelum kita buat, kita dah berhati-hati. Tapi di sana ada hukum taqlid ba'dal amal. Contohnya apa tuan? Contohnya apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas sembahyang kita pun pergilah buat kerja, pergi pula masuk dapur dan sebagainya, sambung basuh ikan tadi. Apa, Allahumma salli ala, bila duk basuh tadi tu, kita tengok, Allah, ada sisi ikan celah ni. Maka di sini tuan-tuan kita boleh iktibar, oh ini kena selepas mana aku sembahyang tadi. Maksudnya ini ikutan hukum selepas mana perbuatan tu yang kita dah buat, tak ada masalah. Tapi kena tengoklah andai apa keadaan kita tadi tu. Lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tangan kita ni ada liquid celah-celah ni, jangan duk anggap tadi kot. Dah lepas sembahyang dia tak pergi mana pun, lepas sembahyang tengok-tengok ada liquid, jadi bermaksud apa? Boleh jadi uduk dia tadi airnya tak sampai, tak kena, dia wajib ambil uduk semula, wajib ulang semula. Yang kita boleh andaikan selamat tu dia, kalau lepas sembahyang kita pergi buat kerja contohnya, yang mana kerja sebut berkaitan dengan kerja sebelumnya, oh ini yang aku buat ni lepas sembahyang baru kena kot, maka iktibar, tak ada masalah. Itu panggil taqlid ba'dal amal.
Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Dan kalau sama juga macam ini orang yang masukkan air pada tubuh badan dia, ada jarum, ada barutan dan sebagainya. Dia kata sini, kalau sekiranya sebelum ambil wudu, kemudian dia tercucuk dah, dia tak sempat ambil wudu. Maksud kata apa? Anggota wudu ni tak kena air, maka orang macam ni kena qada balik. Tapi kalau dia ambil dulu kemudian dia tercucuk, maka tidak ada masalah lah. Dia masukkan air dengan cucuk jarum, maka tidak ada masalah. Jadi kalau ada duri ke sebagainya, wajib dicabut terlebih dahulu. Dan kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, memadailah dibasuh atasnya. Jadi kalau orang ni dia sakit yang berpanjangan, kena masukkan air pula, kena cucuk jarum, masukkan air, maka doktor kata ni tak boleh cabut ni. Cabut ni badan dia sukar sikit. Maka menyebabkan tuan-tuan, jarum untuk masukkan paip tersebut untuk masukkan air tadi lama. Maka orang ni ada masyaqqah. Maka dia dibenarkan untuk sapu sahaja di atas kawasan tersebut, paip tadi tu. Kuping, kudis. Kami panggil kupin. Ni panggil kuping. Itulah hak darah-darah beku tuan, dia kering tuan, tu panggil kuping. Orang Kedah panggil kupin. Kudis, kuping bisul dan kuping jerawat tidak wajib dikopek sekalipun senang mengopeknya. Kenapa? Ia termasuk daripada zahir yang sudah menjadi darah beku. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wudu yang lain seperti muka dan juga kaki. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau contohlah kita baru cat rumah itu sebut, cat kena pada tangan, lepas ambil wudu semua selesai, tengok-tengok dekat tangan ni, celah-celah siku ke ataupun lengan ni ada cat. Jadi adakah tuan-tuan dia wajib basuh yang cat tu saja, buang cuci, betul basuh balik yang tu saja, ataupun nak kena ambil daripada wudu daripada awal? Senang tuan. Dia tengok-tengok cat dekat lengan, habis dah ambil wudu, adakah nak cuci cat dekat lengan, lepas cuci kemudian dia basuh saja di kawasan ni, ataupun dia kena ambil semula daripada awal? Jadi wudu ni mesti ikut tertib, kalau sebahagiannya tidak sah, maka yang lain pun tidak sah, maka dia kena ambil daripada awal lah. Seterusnya, keempat, menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam had kawasan kepala. Jadi tuan-tuan, Quran sebut wamsahu biru'usikum, dan hendaklah disapu kepala. Maka ada yang sebut kalau siapa-siapa yang membasuh kepala, maka wudunya tidak sah kerana bercanggah dengan Quran. Sudah. Ini juga sekali lagi fahaman yang salah. Ada tuan-tuan, ada orang syarah dekat Facebook, dekat YouTube macam tu. Quran suruh sapu, kita pergi basuh, maka batal wudu dia. Tak boleh faham macam tu. Kalau kita sapu sikit, kalau kita basuh banyak, maka banyak tu dipanggil ablagh, lebih membasuhkan kepala. Tuan-tuan, matlamat dia tuan-tuan, kepala ni hendaklah air sampai di kepala. Contohnya dalam kitab-kitab fiqh yang lain, kalau sekiranya kita tak buang kepih ni, serban ni, maka kita ambilkan air, lembab-lembab basah contohlah, maka syaratnya mesti basah kepala, maka itu sudah memadai. Tak mestinya kena buang, tapi mesti semua dalam kawasan kepala. Maka tuan-tuan, sekalipun nampak yang wajib basuh ni kawasan kepala, rambut ni ataupun kepala dalam kawasan kepala. Kalau siapa yang rambut panjang macam pontianak, hanya basuh hujung-hujung sahaja, perempuan dan sebagainya, basuh belakang ni, maka tidak sah wudu dia, sebab dia bukan dalam kawasan kepala. Dan dimaksudkan dengan apa ni? Yang wajib tu bagi rambut, sehelai rambut atau setengahnya saja. Botak dilalukan saja. Jadi kalau kita yang ada rambut ni, bab rambut ini sunat kita sapu kepala keseluruhannya, sebab mazhab Maliki wajib, mazhab kita sunat. Jadi tarik depan, patah balik ke belakang kalau ada rambut. Kalau kepala botak, tak payah duk pusing belakang.
sekali je. Kerana tak ada faedah pusing belakang. Untuk sonok-sonok je. Memang dah kena dah. Rambut botak sikit je. Yang penting kena. Yang sah dia selai. Tuan-tuan, anggota wuduk ni semua akan jadi cahaya nanti di akhirat kelak. Maka guru kami yang tanya buat lawak apa? Masa mengaji dulu, nanti kita nak kenal orang Melayu dekat akhirat kelak, tengok mereka ni dekat jambu itu sikit je cahaya. Sebab dia buka rambut macam Piramli kan, basuh air mata tu, sudah kira mandi. Tu cerita. Ni kita ibadah jangan buat macam tu. Jadi tuan-tuan, jangan kedekut. Ambil wuduk ni kalau boleh basuh keseluruhan kepala ni. Jadi kita dah selamat. Selamat macam mana? Mazhab Maliki wajib. Maka kita dah tiru seperti mana wuduk dalam mazhab yang lain. Tu untung buat benda-benda sunat ni. Tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Antum ambil perhatian ibu-ibu. Sanggul tak boleh. Orang lelaki ada tak boleh sanggul rambut tak? Sanggul tak boleh. Tocang boleh. Dan disebutkan bahawasanya Nabi Adam AS memiliki 4 tocang rambut, 2 depan, 2 belakang. Begitu juga ketika mana Fathul Mekah, Nabi kita SAW ada pakai 4 dandan, 4 tocang rambut, 2 depan, 2 belakang. Dan itu pun kata para ulama, orang lelaki boleh buat sekiranya tidak timbul fitnah. Contohnya macam saya ni, pakai kurus badan, pakai 4 tocang, ni maknya mana pula ni? Orang tuduh kita pula. Maka jadi fitnah, tak boleh dah. Kalau badan dia sasar, oh semak ni, Masya Allah, maka itu tak ada masalah. Tak jadi fitnah. Tidak mesti sapu itu dengan tangan, malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan. Dia ambil kayu sugi, dia basahkan pada air, celup. Yang penting rambut basah, kepala basah. Walaupun dengan kayu ke, dengan kain ke sebagainya, tidak ada masalah. Tu kedekut sangat kot, tak mau nak buka kan. Jadi ala kulli hal tuan-tuan, apa di sini dari segi hukum sah. Atau sebagainya seperti kain yang dibasahkan dan memadai dengan dibasuh terus kepala, ganti daripada sapu. Nampak? Ni faqih sekarang ni. Nak basuh tak ada masalah, walaupun Tuhan sebut apa, sapu saja. Maka ia tak dikira sebagai kita ni bercanggah dengan Quran. Tuan-tuan, benda ni nampak simple lah. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang dia kuasai bahasa Arab dan dia syarah pula ikut kemampuan dia. Bahasa Arab ni kata mesti mula daripada tangan sampai ke siku. Siapa ambil siku tu lawan Quran? Tak boleh. Jadi bahasa Arab dia power sangat sampai menyalahkan orang lain pula, pun tak kena. Dia tak kena dengan usul fiqh. Dilalah maksud daripada objektif dalam beribadah tersebut. Yang kelima, rukun uduk yang kelima, membasuh 2 kaki serta 2 buku lali pada orang yang tidak memakai khuf. Kasut dalam kasut macam stokin, tapi bukan stokin. Hari ni baru ni jadi isu. Basuh stokin saja sebab malas nak buang stokin, jadi basuh saja. Dia kata macam khuf lah. Jadi saya tak buang stokin saya, duduk atas flight travel, saya tak buang stokin sebab susah, maka saya sapu saja. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ia tidak menepati syarat sah untuk khuf. Khuf ni andai kata kalau khuf itu dibuat daripada kaca, kita boleh berjalan sehari semalam atas dia tak pecah, silakan pakai. Andai, jangan duk fikir. Andai, maksudnya apa? Khuf ni dibuat daripada kulit yang kalau kita berjalan pada dia tak koyak. Itu maksudnya sifat khuf. Maka apa di sini, buku lali tadi tu wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama ada hukumnya macam membasuh 2 tangan yang tersebut di atas. Jadi kaki tersebut, minta maaf lah, kalau kaki dia tumit dia kematu ke sebagainya, maka kena basuh. Dan yang lebih berhati-hati lagi kalau mereka yang tumitnya pecah pula. Jadi kalau tumit pecah, tuan-tuan, celah-celah tu macam mana? Dikira zahir ke dikira dalam? Tu soalan tu. Ada juga dalam kitab-kitab yang disebut kalau sekiranya tidaklah terlalu dalam lah, nampak lah sikit saja, maka wajiblah dibasuh tumit-tumit yang pecah tadi tu. Walaupun
Tapi kalau dalam sangat sukar air nak masuk, maka tak perlu dibasuh. Mana tadi? Ada? Maka jika ia memakai khuf, wajib salah suatu daripada dua perkara. Sapu air sahaja atas khuf itu, atau basuh kedua-dua kaki buka khuf itu. Inilah yang afdalnya. Itu pun tuan-tuan, syarat khuf ni dia, kita dah pakai ambil uduk dulu, kemudian baru pakai khuf, sarung kasut khuf. Kalau batal, kan, selagi mana kita tak buang, sapu saja. Jadi ada tajuk khusus bab khuf. Pengarang tak masukkanlah, sebab dekat Malaysia ni jarang diamalkan. Kan? Yang kata macam stokin tadi tu hanya contoh nak bagi faham bentuk khuf macam mana. Kan? Dia kasut kulit. Zaman sekarang alhamdulillah kita boleh search saja. Cari. Keenam, tertib. Yakni yang dahulu didahulukan bagaimana susunan yang disebutkan. Betul? Jika. Yang ni tulis jaya. Lari terus. Jika seseorang lupakan tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya, cuma yang boleh dipakai tentang basuhan muka yang berserta dengan niat. Lepas basuh muka, kemudian dia basuh kaki, dia basuh kepala pula, tak ikut tertib, mazhab kita tak sah. Tak silap saya, mazhab Maliki tak ada masalah. Mazhab Maliki tidak diwajibkan tertib dalam ambil wuduk. Lepas basuh muka, dia nak basuh kaki, kemudian dia basuh tangan, silakan. Mazhab kita mesti ikut tertib berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sebut dulu. Basuh muka dulu, tangan, siku. Jadi kalau dia dah basuh muka, kemudian tangan kaki tak ikut tertib, yang lepas pada muka, maka tidak sah wuduk dia. Dia kena ulang balik lah apa yang ikut tertib. Azan lah, insyaAllah. Baru semuka lah. Syak dah.
Tak lama dah mati. Mengapi no. Nak ayak Baik tuan, jadi sikit lagi. Ni tuan-tuan pengarang buat sikit teka-teki. Sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya, dia bos. Dia minta anak buah dia pegang. Mu basuh mukaku, mu basuh kepalaku, mu basuh tanganku, mu basuh kakiku, ada 4 orang. Baik, sekiranya tuan-tuan ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya serentak, nescaya yang boleh dipakai, diterima ataupun terangkat hadas ialah mukanya sahaja jika ada niat di situ. Tu sampai teka-teki lah. Kalau sekiranya disuruh, sebab tu tuan-tuan kita suruh orang untuk ambil air berwuduk, maka di sini ada beberapa perincian. Isti'anah bil wuduk, minta tolong orang lain untuk mengambilkan air untuk kita berwuduk. Kalau sekiranya kita seorang yang mampu, tapi suruh pula, abang tolong saya ambil ni, cebok kat ayah nak basuh kaki, kita pula mampu berjalan bukan jauh mana pun, hukumnya makruh. Kalau sekiranya tidak mampu, uzur dan sebagainya, tidak ada masalah lah. Jadi ada perincian lagi, ada 3 tak setiap hukum, saya tak ingat satu lagi. Sebaliknya, jika seorang itu menyelam dalam air serta berniat wuduk, nescaya memadai dan sah wuduknya, sekalipun ia tidak diam lama di dalam air itu. Maksudnya apa tuan? Kita terjun sekali, terjun dalam tap ke, dalam kolam ke, swimming pool ke sebagainya, maka kita takdirkan, turun sekali je, naik balik. Dalam tempoh berapa second tadi tu, kita takdirkan, ini aku basuh muka, basuh muka dengan niat kepala, tangan, siku. Boleh, tak ada masalah. Maka sah wuduk dia. Jadi kalau siapa yang mandi terjun, mandi laut, dia selam tu, sekali selam tu, niatlah ambil wuduk sekali, maka terangkat. Kita biasa tak biasa, itu kira lain. Tapi fiqh tugas dia cerita untuk sah ataupun tidak. Kerana ada tertib beberapa lahzah, beberapa second, beberapa detik yang singkat, maka itu hukumnya sah. Kalau tengok tuan-tuan, dalam bab selam, dalam bab ambil wuduk dekat tap, ada lagi lah perbincangan yang lain. Kalau sekiranya tap kita sebut air tak banyak, kita pula pergi selam dalam tu, nak mandi wajib contohnya. Selagi mana selam dalam tu kita belum angkat lagi air tu, contohnya tap tu banyak, yang terakhir air tu sebut banyak, kita pula selam dalam tu. Ada orang tuan-tuan nak ambil wuduk, boleh tuan-tuan, kita duduk dalam tap. Ni cerita ni hukum. Kita duduk seseorang dia nak mandi wajib. Jadi angkat hadas besar. Kemudian dia duduk dalam tap, badan dia tenggelam dalam air. Kita nak ambil wuduk daripada situ, boleh tak? Jadi air musta'mal ataupun tidak? Itu dia panggil apa? Teka-teki. Yang mana minta kami kena fikir, boleh ataupun tidak? Itu tugas fuqaha. Bagi soalan selesai. Kalau tengok dalam bab air musta'mal tuan-tuan, air musta'mal ni jadi kalau sekiranya sudah terpisah daripada anggota badan, maka selagi mana tak terpisah, maka belum jadi air musta'mal. Dari segi hukum boleh, sanggup ataupun tidak, tu cerita lain. Di fiqh ni cerita tuan-tuan, fiqh ni dia tak bincang geli-geli kita, dia tak bincang perasaan, dia tak bincang ni, dia bincang hukum, boleh ataupun tidak. Masalah sanggup ke tak sanggup, itu lain, itu perasaan kamu. Tapi dia cerita bab hukum, boleh ataupun tidak, itu tugas fuqaha. Itu kita nak sebutkan apa tuan-tuan, nak sebutkan supaya kita faham apa tugas fuqaha sebenarnya, menyelesaikan masalah umat ni. Sekadar itu dahululah yang dapat kita baca pada malam ni. Selai kot lah, jadilah. Nampak macam mana, nak ingat habis laju lah tu. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak salah silap daripada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham agama, bagi minat agama. Mudah-mudahan turun minat tersebut kepada anak cucu keturunan kita, insya-Allah. Semua minat agama, semua minat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Macam orang duduk
Nak kemat.